ya Razzaq ya Razzaq ya Razzaq wa bihi nasta'in. Allahumma rabbana rabbi zidna ilma. Allahumma rabbana ihdinas siratal mustaqim. Surah Yasin ayat ke-47. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Qala alladhina kafaru lilladhina amanu. Anut'imu man law yasha'u Allahu at'amah. أنطعم من لو يشاء الله أطعمه. إن أنتم إلا في ضلال مبين. إن أنتم إلا في ضلال مبين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. ما ينظرون إلا صيحة واحدة. تأخذهم وهم يخصمون. تأخذهم وهم يخصمون. Baik, ya, pagi ni yang kita belajar ni ialah berkenaan dengan sedikit bahagian rezeki, dan yang bakinya tu ialah berkenaan dengan kiamat, pada masa syurga dan neraka. Ayat yang disebut atas ni, wa idza qila lahum anfiqu mimma razaqakumullah, dan apabila dikatakan kepada mereka, mereka sini ialah orang-orang munafik. Ya, sifat orang munafiknya bersedekah pada agama payah sekali. Bersedekah pada agama lah payah sekali. Dan macam kita ni orang munafik ke tidak, bila orang mari untuk minta sedekah tu, kita payah nak beri sedekah. Sebab kita ni kita orang Melayu ni satu bangsa yang kedekut sikit dari segi sedekah berbanding dengan orang Arab. Orang Arab ni bersedekah seolah-olah macam tak takut miskin. Dan apabila satu-satu orang yang ikut sunnah betul tu, orang Melayu kita ni jadi tak percaya kepada orang tu pula. Pasal umumnya orang Melayu kita ni tidak bersedekah, tidak mengikut sunnah dengan betul. Jadi bila satu orang yang ikut sunnah yang betul, mereka pula jadi ragu-ragu, macam seolah-olah macam dia ni macam nak tipu orang, macam itu jadi. Pasal terlampau lama dengan tabiat tu. Jadi ini ialah ayat berkenaan dengan orang munafik. Wa idza qila lahum, apabila dikatakan kepada orang-orang munafik, anfiqu mimma razaqakumullah, berinfaklah atau iaitu bersedekahlah, mimma razaqakumullah, daripada rezeki yang Allah Taala beri pada kamu. Ya, asal rezeki kamu tu tak ada, tapi Allah Taala yang beri rezeki kepada kamu. Adalah duit RM1 2, adalah duit RM1,000 2, juta 2 dan sebagainya. Jadi orang munafik ni kata, qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir. Kafir sini kafir munafik. Kalau dia beriman, dia mengucap. Dia munafik zaman Nabi ni, mengucap 2 kalimah syahadat depan Nabi ni. Tapi yang sudah neraka kekal. Orang munafik zaman Nabi, dia mengucap depan Nabi, semayang belakang Nabi, tapi mati masuk neraka kekal. Kerana hati dalam tentang Islam tu tak suka tentang Islam. Terpaksa ikut pasal sudah jadi ragam masyarakat dia. Qala alladzina kafaru, berkata orang-orang kafir. Setengah mufassir, ulama tafsir kata ayat ni juga kepada orang kafir betul, begitu jugalah. Tetapi kalau kita perhati kepada orang Cina pun memang dia demo. Hindu pun demo. Masalah lagi mana. Jadi ayat ni bagi saya lah, ayat ni yang dikatakan ni ialah orang munafik lah. Qala alladzina kafaru, berkata orang-orang munafik itu, lil ladzina amanu, kepada orang-orang yang beriman. Anut'imu,
patutkah kami beri man situ ya satu orang, patutkah kami memberi makan kepada satu orang? Lau yasha'ullahu at'amah, kalau sekiranya Allah kehendaki, dia sendirilah bagi makan. Kenapa orang minta dengan duit dengan kita? Saya pun minta dengan Tuhan juga, kamu minta dengan Tuhan juga. Kalau Tuhan nak, nescayalah Tuhan tu beri. Ada ni orang kita ni, masa ada peminta sedekah datang, dia kata, kami dulu macam kamu juga, miskin apa semua. Kami minta dengan Tuhan, kamu minta dengan Tuhan. Tu sifat tu. Allah. Ada kita. Ada tengok, ada. Jadi ayat Quran ni bukan cerita orang dulu. Cerita orang dulu memang ada, cerita orang sekarang ada, cerita orang akan datang pun ada, cerita yang sama. Jadi kalau guru tak faham maksud ayat tu, maknanya kata ni cerita orang dulu ni. Sedangkan benda tu berlaku depan mata. Kenapa kamu tak nak kerja hari-hari dia minta sedekah ni? Minta dengan Tuhan tu. Ada tak? Baik. Lau yasha'ullahu at'amah, kalau Allah Ta'ala kehendaki, nescaya Allah Ta'ala beri makan. In antum illa fi dhalalin mubin. Sesungguhnya kamu tidak lain tidak bukan termasuk orang yang sesat ini. Ayat ni, wa idza qila lahum ni, apabila dikatakan kepada mereka oleh Nabi Muhammad. Sekarang ni apabila dikatakan kepada mereka oleh orang-orang yang ikut sunnah, mengajar pada mereka supaya ikut balik, maka mereka kata, kamu ni tak lain tak bukan orang sesat. Antara sesat sekarang ni, dipanggil sesat sekarang ni Wahabi. Mudah sekali. Satu cok Wahabi dia. Iaitu kita ambil contoh, Arkam. Dia ada pengikut Arkam. Dia ada guru Arkam, iaitu Syari. Kita ada yang pen, dia ada pengikut dia. Kita ada tarikat ni, dia ada pengikut dia. Kita ada mazhab Syafi'i, Imam Syafi'i, dah pengikut dia. Kita ada mazhab Hanafi, pengikut dia. Adapun Wahabi ni, pengikut pun tak tahu siapa, tok guru pun tak tahu siapa. Itu satu nama yang dibubuk untuk cop satu orang yang ikut sunnah, yang sunnah kali, mengatakan mereka itu sesat. Nak cerita tu ya. Baik. Kamu tidak lain tidak bukan illa fi dhalalin mubin, duduk dalam kesesatan yang nyata. Mubin itu terang tu makna nyata. Siapa cakap tu Ustaz? In antum orang munafik. Orang munafik. Dia kata kepada orang yang kepada orang beriman, kepada orang yang ajak dia, beritahu dia supaya infak, supaya bersedekah. Orang beriman lah biasanya suruh orang bersedekah pada orang ni. Dalam hal ni kita ada cari ambil contoh lah, saya ambil contoh. Kita ada duit 1,000 dan ada duit 1,000. Kita nak sedekah, kita kata kita ada duit 5,000 lah, senang kan? Kita nak sedekah kepada masjid 1,000. Anak yatim 1,000, fakir miskin 1,000, pelajar agama 1,000. Lepas tu guru yang mengajar agama tanpa ambil upah 1,000. Saya nak tanya, pahala yang paling banyak sekali yang mana? Tak tahu. Semula. Kita sedekah pada masjid, maknanya untuk bina masjid 1,000. Kita beri sedekah kepada anak yatim, keluarga anak yatim, sekolah anak yatim atau rumah anak yatim. Kepada rumah fakir miskin, ada satu badan fakir miskin untuk bagi agih makanan kepada fakir miskin. Satu lagi kepada pelajar-pelajar yang belajar agama. Yang ke akhir sekali, guru yang mengajar agama yang tak ambil upah. Yang mana satu yang paling besar sekali pahala? Sama-sama segitulah kau ni. Saya jawab dengan
masjid, kita buat masjid, tapi masjid itu kosong. Siapa yang ngajak mengimaratkan masjidnya? Guru yang ngajar supaya orang itu datang mari ke masjid, bukan? Betul tak? Pelajar-pelajar ni yang akan belajar tadi, belajar supaya jadi guru, guru itu untuk ajak orang pergi masjid. Orang fakir miskin tidak ada orang yang akan derma pada dia kalau tak ada guru yang ngajar kepada mereka supaya menderma kepada fakir miskin. Betul? Ha? Tidak ada, kalau tak ada guru yang mengajar, maka tidak ada orang yang mengajar orang kepada menderma kepada anak yatim. Maka pahala yang besar ialah orang belajar agama dengan orang yang mengajar agama. Yang besar sekali. Iaitu mereka buat sabilillah. Dari segi pahalanya tak serupa. Besar sikit lah. Baik. Kemudian wa yaquluna, kemudian apabila mereka berkata, ni orang munafik tadi ataupun orang kafir, wa yaquluna, dan mereka pula berkata, mata bila apa? Hadzal wa'du, bila ini janji apa? Janji bahawasanya kami yang tak sedekah ni akan kena azab neraka. Kami yang engkar kepada agama ni akan diazab. Kami yang sembah berhala ni akan diazab. Bila? Tak ada bala pun bagi. In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar dalam dakwaan, siapa-siapa tak derma dapat bala. Siapa-siapa yang engkar pada agama akan dapat bala. Mana? In kuntum shadiqin, sekiranya kamu benar. Ni dulu kata pada Nabi, sekarang ni kepada orang yang sepak agama. Ayat macam ni selalu datang dalam Quran. Selalu datang. Semua orang-orang yang sudah kaum-kaum yang sudah dimendasakan, kaum Ad, kaum Samud dan sebagainya, semua tu tanya benda sama. Mata hadzal wa'du in kuntum shadiqin. Bila itu janji nak bubuh kita dalam neraka? Bila? Dia tanya gitu. Bila? Maka jawabnya ialah ayat lain. Untuk tafsir ayat ni, ayat lain. Kenapakah orang yang buat engkar? Kenapakah orang kafir yang sembah berhala tu? Kenapakah orang yang buat tawassul tu? Yang buat perantaraan dalam doa, dalam ibadat, dalam apa semua tu? Termasuk orang Kristiannya, Budanya, Hindunya, orang yang suruh-suruh Nabi, wali, lekat ni. Kenapa tak dikenakan bala? Ayat Qurannya ialah walaula kalimatul sabaqat min rabbika. Iaitu kita ni sekarang ni dalam ujian. Umur 15 tahun, umur akhir balik, kita ambil mudah lah, 15 tahun lah. Start daripada 15 tahun sampailah kita mati, ataupun sampai kepada satu peringkat orang tu akal dia sudah nyanyi. Akalnya sudah nyanyi, maka ujian sudah habis pada dia. Akal sudah nyanyi ataupun orang tu mati. Dalam tempoh tu, awak nak berzina berapa banyak, awak nak minum arak berapa banyak, nak makan babi banyak berapa banyak, bala tu tak beri. Maknanya tak diazab masuk neraka, tak bubuh neraka selagi orang tu hidup. Jadi ayatnya walaula kalimatul sabaqat min rabbika. Ayatnya ada banyak dalam Quran. Kalau tidak kerana janji Allah Ta'ala melewat-lewatkan azab, kerana masa kita hidup ni ialah masa ujian. Bila masa ujian, semua free lah. Macam budak-budak masuk kereta lah. Masa masuk kereta tu tak ada masalah apa. Lepas habis kereta tu masalah. Iaitu apabila mati saja orang tu, tak masalah itu. Selagi tidak mati, selagi itulah ujian diberi. Jadi kalau siapa-siapa yang buat syirik pada Allah, zina, minum arak, judi dan lain-lain ni, termasuk kufur pada Allah, termasuk syirik pada Allah, mereka ni tidak akan dikenakan azab sehinggalah lucut nafas, mati. Cuma ada kecuali yang berlaku kepada kaum Nabi Musa, Nabi Syuaib, Nabi
Saleh, Nabi Lut dan sebagainya tu, apabila kaum mereka nak bunuh Nabi yang ajak mereka kepada tauhid, selagi orang tidak nak bunuh, orang tidak nak bunuh orang yang sebar tauhid ni, bala tu tak lari. Bala yang menghancurkan bangsa bangsa manusia tu, hancur semua sekali. Selagi dia tidak ancam nak bunuh, tak apa. Kalau ancam nak bunuh, tu mari bala yang membalik ke bumi bagi kaum Lut, tempur bagi kaum Nabi Syuaib, kaum Samud dan sebagainya. Begitu juga kaum Nabi Musa yang tenggelam dalam laut. Jadi sehingga janji itu berlaku, iaitu sehingga tempoh kita hidup. Jadi kita dengan da'i-da'i ini, saya penyebar-penyebar agama, kita tidak bunuh dia, kita biasanya dia mempersenda-senda gitulah. Dia kata sesat lah gitu je dia katanya. Sehinggalah apabila mereka tu kata lepas tu Nabi-Nabi itu dulu, Nabi-Nabi kata akan doa. Contoh Nabi Nuh, dia akan doa, ya Allah, dia kata dalam, kalau kita baca surah Nuh, Nabi Nuh beritahu, ya Allah, aku ajar mereka tu siang malam selama 950 tahun. Siang malam tak putus-putus. 950 tahun. Pengikut dia hanya 83 orang saja. Selama dekat 1000 tahun tu 83 orang saja pengikut. Anak dia sendiri tak ikut, isteri dia, bini muda dia tu tak ikut. Orang tu, termasuk keluarga dia. Jadi Nabi Nuh kata lagi, aku ajar pada mereka di dalam majlis-majlis, mana dia panggil buat makan apa semua, syarat tak nak terima. Kemudian bukan setakat tu, aku bisik-bisik seorang-seorang, tak terima. Beri ancaman, beri macam-macam. Maka sekarang ni mereka ancam nak bunuh aku. Maka Nabi Nuh kata, ya Allah, unsurni, tolonglah aku. Dia kata, bila dia kata gitu, tolonglah aku daripada ancaman mereka. Maka masa tu bala lagi. Semua Nabi-Nabi, bila kita belajar surah ni, surah-surah yang akan datang, surah Qisas, Anbiya dan lain-lain ni, Ra'du, Syu'ara, akan kita surah Yunus, surah Hud, kita akan dapati bahawasanya kata-kata ni gini ya Bapak. Semua Nabi-Nabi kata, ya Allah, unsurni, tolonglah aku. Tolong tu kena. Sebelum kena tu dibuang, diangkat Nabi-Nabi saat ni keluar daripada tempat tu, barulah diazab kaum. Azab sini maknanya mati bakar semua sekali. Tak ada bakar dah. Macam kaum Ad tu, dia body dia tinggi, besar tinggi, gergasi, orang gergasi. Boleh cabut, hadis Nabi SAW kata, boleh cabut pokok tamar sebelah tangan. Cabut pokok tamar sebelah tangan. Besar dia, besar. Ada orang ambil gambar, kepala tu, masa dia, kepala tengkorak tu, yang duduk baring tu, orang duduk diri tu sama tinggi diri. Kepala yang duduk sebelah tengkorak kepala. Tak, begitu tu. Ada orang ambil gambar, duduk diri sama tinggi dengan orang duduk diri. Tengkorak kepala, body ni besar, dada besar masjid ni. Semua sekali ranak hancur, tak ada bakar satu pun. Maka bakar gergasi itu habis kerana kaum engkar kepada Nabi. Nah, jadi itu ialah ancaman-ancaman yang akan kita baca dalam Quran ni lah. Baik, berkenaan dengan ayat ini, dia kata bila semua mereka ni akan tanya, bila kamu Nabi, kamu Rasul, kamu apa, bila Nabi Muhammad dia minta supaya musyrikin Mekah minta supaya bumi Arab tu, bumi Mekah tu, siapa-siapa yang dah pergi haji tu atau pergi umrah, bahawasanya tanah tu buat daripada batu kan, semua batu lah kau. Jadi musyrikin Mekah kata, kalau kamu betul-betul Nabi, minta dengan Tuhan Allah supaya bumi ini jadi tanah, batu tu jadi tanah supaya kami boleh tutup tanah. Bukan setakat tu, nak anak sungai pula kata.
Dia panggil mukjizat muqtarah, mukjizat yang mereka minta. Jadi sini ya. Baik, balik pada ayat ni. Ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka tunggu illa sayhatan wahidah, melainkan suatu tempikan saja. Satu tempikan saja daripada Israfil tiup sekakala. Mati ni ada 3 jenis, 3 jenis kematian. Cabut nyawa 3 jenis. Pertama sekali yang umum manusia semua sekali ialah malikul maut, cabut nyawa. Diwakilkan, idza wukila bikum. Iaitu dia mewakilkan untuk cabut nyawa. Surah Alif Lam Mim Sejarah. Kita dah belajar malaikat Mikail Israel lah yang cabut nyawa. Yang cabut nyawa. Yang satu lagi ialah Israfil. Tiup sekakala mati semua makhluk. Dengan tiup tu mati semua sekali. Bukan malaikat maut lagi. Yang ketiga ialah mati kerana perintah Tuhan. Tuhan kata mati. Jadi 3 jenis mati. 3 jenis mati. 3 jenis. Satu, malaikat maut ambil nyawa. Yang kedua, malaikat maut Israel. Yang kedua, Israfil tiup sekakala. Yang ketiga, perintah Tuhan, mati dengan perintah. Macam Israfil sendiri itu, sehingga dalam hadis Nabi SAW, iaitu Tuhan tanya, siapa lagi yang ada ya Israfil? Israfil AS kata, ana wa anta, aku dan kamu saja ya Tuhan. Tak ada dah makhluk yang lain semua matilah perang. Tinggal aku dengan kamu saja Tuhan. Maka Tuhan kata, mut anta ya Israfil, mati kamu Israfil. Maka mati Israfil kerana perintah Tuhan. Tuhan bilang jadi tukang yang tiup segala tu tak mati masa dia tiup tu. Tukang yang tiup tu iaitu Israfil. Jadi ma yanzuruna illa sayhatan wahidah. Tidaklah mereka tu menunggu kiamat tu. Bila nak kiamat tu, illa sayhatan wahidah, melainkan suatu tempikan daripada tiupan sekakala Israfil. Israfil ni sekarang ni kata Nabi SAW daripada hadis-hadisnya yang banyak, bahawasanya Israfil di mulut dia tu sudah ada sekakala tu. Hari-hari nanti Tuhan kata tiup, dia pun akan tiup. Tak ada kerja lain nak tunggu nak tiup sekakala tu ya. Sudah berjuta tahun dah. Ta'khuduhum, mereka yang akan mencabut nyawa mereka, yang akan menimpa mereka kematian. Wahum yakhisimun, sedangkan mereka bertengkar-tengkar. Bertengkar-tengkarnya begini, iaitu aku kata dah ni nak kiamat dah. Begitulah bertengkar-tengkar, iaitu mengikut hadis Nabi SAW, antara alamat akhir kiamatnya ialah matahari naik sebelah barat. Matahari tiap-tiap hari tanya Tuhan, itu ada lain pula. Tanya Tuhan, tunggu perintah Tuhan, tanya perintah. Boleh lagu ni lagi kah? Lagu ni lagi kah? Pusing gini lagi kah? Pusing gini lagi kah? Maka tiap-tiap hari ditanya. Jadi satu hari Tuhan kata, wahai matahari, kamu, wahai bumi, wahai matahari, kamu bangkit sebelah barat. Maka matahari itu naik sebelah barat selama 12 jam. Biasa kita sebelah timur naik 12 jam sampai tengah hari. Ini 12 jam naik sebelah barat sebelah 12 jam sampai tengah hari. Kemudian matahari jatuh balik sebelah barat balik. Naik ke sebelah barat, turun balik sebelah barat balik. Mengikut hadis Nabi SAW, satu hadis lain tu, riwayat satu hadis lain. Saya kata riwayat tu sebab saya takut tidak sahih ya. Bila saya kata riwayat, maknanya benda tu mungkin sahih, mungkin tidak ya. Ikut satu riwayatnya, lepas matahari itu jatuh ke sebelah barat balik tu, 120 tahun lepas balik tu kiamat. Ahli sains sudah buat kira-kira.
Astronomi sudah buat kira-kira, astrologi sudah buat kira-kira, geologi sudah buat kira-kira. Berdasar pada kira-kira kita ni, kiamat sekian bulan. Boleh agak lah, nak kata tepat tak boleh lah. Agak masa tu lah, agak saja. Pasal dia tahu sebenarnya kiamat hanya Tuhan. Dia agak. Jadi yakhisimun, wahum yakhisimun ialah maka kerajaan-kerajaan di mana ahli-ahli sains dia, iaitu geologis yang kaji bumi, astronomis yang kaji matahari, bulan, bintang apa semua tu. Mereka bertengkar-tengkar pendapat. Ini profesor ni kata gini, profesor geologis ni kata kiamat ni tahu 300 tahun lagi. Geologis ni kata, astronomi ni kata tak ada, 80 tahun lagi. Begitulah, itu dia panggil wahum yakhisimun. Mereka bertengkar-tengkar tentang bila kiamat tu. Tapi kiamat tu sudah yakin, sudah hampir. Cuma tak tahu bila. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Dan tidaklah mereka mampu menunggu. Tidaklah mereka mampu, tidaklah mereka mempunyai kekuatan, daya usaha, tawsiyatan, untuk berpesan. Tak ada kekuatan untuk berpesan. Pesan kita sekarang ni SMS mudah. Tak. Nak SMS ke bini ke bini nak SMS ke suami ke anak pada mak dia, pok dia ke, tak sempat. Bila tiup pop sekali tu tak sempat lagi nak SMS tu. Tak sempat lagi. Fala yastati'una tawsiyatan. Tidaklah mereka mampu, berada kemampuan untuk berpesan-pesan. Sampai orang perempuan yang mengandung tu melahirkan anak kerana terkejut. Terkejut dia tu, terkejut tu beranak ada Nabi. Ada yang sedang menyusu anak, ambil anak dia tu, baling anak dia. Takut pada kiamat. Sebabnya kalau surah lain tu, langit tu terbelah dua. Langit tu terbelah. Langit dalam Quran juga, langit tu jadi lemah dan terbelah, dan nampak api turun, merah api turun. Bila dia tengok aja tu nak kalau telefon tu nak pecek telefon tu tak dan. Nak pecek telefon nak ha kiamat dah. Tak ada. Fala yastati'una tawsiyatan wala ila ahlihim yarji'un. Dan tidaklah kepada keluarga-keluarga mereka yarji'un, mereka dapat sempat nak balik kepada keluarga tak ada. Yang duduk luar rumah nak masuk dalam rumah pun tak ada. Tak ada. Cepat sangat jadi. Oh, cepat. Dia langit tu runtuh. Runtuh tu maknanya bintang-bintang tu belakang sama dia tu, matahari tu belakang, matahari lain semua sekali dengan bulan bintang semua. Dalam Quran, dalam surah dalam juzuk ke-30, insya-Allah kita belajar surah dengan start daripada Amayat Tasa'alul sampai An-Nas tu. Situ tentang kiamat, tentang neraka, tentang syurga ada dalam tu. Iaitu juzuk ke-30 ialah tauhid fil akhirat. Tauhid untuk tentang akhirat. Semua ni tak tahu selagi tak belajar Quran. Tak belajar dengan Quran ni, tak belajar daripada hadis. Tak tahu. Semua nak cakap begini. Sebab tu saya tak tahu berapa tempat dah saya mengajar ni. Bila saya tanya macam mana kiamat? Dia puan saya kala. Macam mana? Ni kiamat lah hancur. Macam mana? Tak boleh cerita. Macam mana syurga? Tempat sedang lah. Macam gini. Sedang tak boleh nak bayar. Nak mana? Tak tahu, tak boleh nak cerita. Nak ke macam mana? Gitu juga. Sedangkan benda ni detail diberitahu dalam Quran, detail diberitahu dalam hadis. Maknanya kita belajar agama, hari-hari kita belajar agama dengan orang mengajar agama, tetapi tentang mengesahkan Allah Ta'ala ni untuk kefahaman tu tak sampai. Kita belajar perkara lain, sembahyang, puasa, betul dah tu. Tapi yang kena belajar lagi iaitu percaya ni kiamat ni. Jadi hati tu duduk bimbang, kita akan mati macam mana.
daripada hadis Nabi SAW, siapa-siapa yang